Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan cikgu lagi, Cikgu Syahidah. Untuk video kali ini, cikgu nak kongsikan bersama anak-anak semua teknik menjawab soalan sains SPM bahagian membina hipotesis. Hipotesis ialah pernyataan yang menghubungkan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Hipotesis juga kita sebut sebagai kesimpulan awal sebelum eksperimen dilakukan. Bermaksud kita jangkakan apa akan berlaku, apa hasil yang akan kita dapat, tapi jangkaan kita ni kita buat sebelum eksperimen dilakukan. Cikgu kongsikan di sini contoh penulisan hipotesis. Okey, yang pertama, sekiranya keputusan eksperimen tu melibatkan data yang polar, maka kita boleh guna kaedah semakin polar manipulasi, semakin polar bergerak balas. Atau jika manipulasi polar, maka bergerak balas polar. Apa itu polar? Polar adalah perubahan nilai, sama ada nilai itu bertambah atau berkurang. Kita juga boleh guna perkataan meningkat atau menurun. Kita tengok contoh ni, pemboleh ubah dimanipulasi adalah jarak antara paku tekan dengan penunuh bansen dan pemboleh ubah bergerak balas adalah masa yang diambil untuk paku tekan jatuh. Jika kita tengok data ataupun bentuk perubahan nilai pada data manipulasi dan bergerak balas, pola untuk manipulasi adalah bertambah, 0.5, 1, 2, 3, 4 bertambah, dan pola untuk bergerak balas 1, 2, 4, 6, 8 juga bertambah. Jadi kita boleh gunakan kaedah yang cikgu kongsikan sebentar tadi, iaitu semakin bertambah jarak antara paku tekan dengan penunuh bansen, semakin bertambah masa yang diambil untuk paku tekan jatuh. Nak guna jika maka pun boleh. Jika jarak antara paku tekan dengan penunuh bansen bertambah, maka masa yang diambil untuk paku tekan jatuh bertambah. Sekiranya eksperimen yang kita lakukan itu tiada data pola, iaitu tiada pattern bertambah ataupun berkurang, kita boleh tulis hipotesis kita menggunakan contoh yang kedua ini, iaitu jika dilakukan sesuatu, kita terangkan pemboleh ubah manipulasi, maka terhasil sesuatu. Kita terangkan keputusan eksperimen ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Contoh soalan ni kita boleh tulis, jika objek dimasukkan ke dalam air, maka bacaan neraca spring berkurang. Kita juga boleh gunakan contoh penulisan hipotesis yang ketiga ini, iaitu dengan membandingkan keputusan yang bakal diperolehi daripada dua bahan atau keadaan yang digunakan. Contoh hipotesis perbandingan yang kita boleh gunakan dalam soalan ini ialah bacaan neraca spring bagi objek yang berada di udara lebih tinggi berbanding objek yang berada di dalam air. Tiga contoh tadi adalah contoh-contoh penulisan yang kita boleh guna semasa menulis hipotesis, tetapi tidak semestinya menggunakan ayat semakin-semakin, jika maka atau ayat perbandingan untuk menulis hipotesis. Kita tengok contoh soalan SPM 2018. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji kekuatan regangan bagi dua jenis bahan, rajah 1.1 dan rajah 1.2, menunjukkan keputusan eksperimen tersebut. Jadi kita tengok pada kedua-dua rajah, kuprum dan karbon dibengkokkan dan itulah hasilnya. Ada dua teknik untuk menulis hipotesis bagi soalan ini. Yang pertama, highlightkan pemboleh ubah bergerak balas yang terdapat pada pernyataan soalan. Di sini cikgu highlightkan kekuatan regangan sebagai pemboleh ubah bergerak balas, dan kita lihat di sini kuprum dan karbon adalah pemboleh ubah dimanipulasi. So, penulisan hipotesis yang boleh kita gunakan adalah kuprum mempunyai kekuatan regangan yang lebih tinggi berbanding karbon, atau sebaliknya, karbon mempunyai kekuatan regangan yang lebih rendah berbanding kuprum. Teknik kedua untuk menulis hipotesis bagi soalan ini adalah dengan melihat keputusan eksperimen. Okey, contoh hipotesis yang kita boleh tulis adalah kuprum tidak patah apabila dibengkokkan, ataupun karbon patah
apabila dibengkokkan. Kita juga boleh menggunakan teknik penulisan jika maka untuk soalan ini. Jika kuprum dibengkokkan, maka tidak patah. Atau jika karbon dibengkokkan, maka patah. Di sini cikgu nak ingatkan anak-anak, elakkan menulis perkataan digunakan. Jika kuprum digunakan, maka tidak patah. Elakkan menulis perkataan digunakan kerana perkataan itu terlalu umum. Untuk menulis hipotesis, kita perlu terangkan secara spesifik bagaimana kuprum itu dilakukan. Okey, so jawapan tepatnya jika kuprum dibengkokkan. Okey, elak perkataan digunakan. Terus tulis dibengkokkan. Jika kuprum dibengkokkan, maka tidak patah. Kita tengok pula soalan SPM 2019. Rajah 3 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap kakisan bagi aloi dan logam tulen. Jadual 3 menunjukkan keadaan kedua-dua sudu selepas 3 hari. Perhatikan pada rajah 3. Sudu keluli dimasukkan pada bikar di sebelah kiri, manakala sudu besi dimasukkan ke dalam bikar di sebelah kanan. Dan kedua-dua bikar telah diisikan dengan larutan natrium klorida yang sama banyak. Perhatikan juga pada jadual 3, keputusan yang diperolehi iaitu sudu keluli tidak berubah warna, manakala sudu besi berubah warna. Mari sama-sama kita bina hipotesis untuk soalan ini mengikut teknik yang telah cikgu ajarkan sebentar tadi. Langkah pertama, highlightkan pemboleh ubah yang terdapat pada penyataan soalan yang diberi. Untuk soalan ini, cikgu telah highlightkan ketahanan terhadap kakisan sebagai pemboleh ubah bergerak balas, aloi dan logam tulen sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi kita hubungkan kedua-dua pemboleh ubah tersebut dan bina hipotesis yang sesuai. Aloi mempunyai ketahanan terhadap kakisan yang tinggi berbanding logam tulen, atau sebaliknya, logam tulen mempunyai ketahanan terhadap kakisan yang rendah berbanding aloi. Kita juga boleh menulis hipotesis berdasarkan keputusan eksperimen yang diperolehi dalam jadual 3. Kita boleh menggunakan jika maka asalkan kata kerja yang kita gunakan adalah spesifik yang menerangkan bagaimana eksperimen ini dilakukan. Contohnya cikgu buat di sini, jika sudu keluli dimasukkan ke dalam larutan natrium klorida, maka sudu tidak berubah warna. Atau jika sudu besi dimasukkan ke dalam larutan natrium klorida, maka sudu berubah warna. Cikgu harap perkongsian ini memberikan manfaat untuk anak-anak semua. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.